Tugas sebagai Datuk Maharaja Lela bukanlah mudah kerana ia melibatkan pandangan dunia luar terhadap Malaysia. Datuk Azwan Effendi turut berkongsi cabaran beliau ketika membuat persiapan istiadat pertabalan yang di Pertuan Agong ke-16. Pertabalan ni adalah sesuatu yang cukup besar. Untuk menabal seorang ketua negara, tentulah ada banyak selok beloknya. Cuma pertabalan ni yang pertamanya melibatkan banyak pihak. Bukan hanya Istana Negara, tetapi juga banyak jabatan, kementerian lain. Contohnya kita ada bahagian istiadat dan urusan persedengan antarabangsa JPM. Wisma Putra juga terlibat. Mungkin ada tetamu-tetamu luar negara yang dijemput. Pihak Angkatan Tentera Malaysia juga terlibat. Pihak PDRM, JKR, JAKIM, semua terlibat. Jadi ianya seolah-olah sebagai satu kenduri yang begitu besar yang melibatkan ramai orang. Dan dia bukan hanya hari pertabalan ya. Sempena dengan istiadat pertabalan, lazimnya akan ada banyak acara-acara lain. Lawatan Tuanku Permaisuri berangkat untuk melawat pusat-pusat rumah orang tua, kanak-kanak dan sebagainya. Ada juga majlis bacaan Yasin sempena dengan istiadat pertabalan. Ada juga kadang-kadang kita buat konsert bersama dengan kanak-kanak sekolah. Jadi banyak acara lain. Dan tentulah memerlukan extensive preparation. Lazimnya kita buat persiapan 4-5 bulan in advance. Daripada sekecil-kecil kita menyediakan warkah persilaan kepada raja-raja, dan warkah itu perlu dihantar sendiri secara menghadap oleh wakil-wakil daripada kerajaan dan istana. Sampailah kita buat warkah perisytiharan sebagai Tuan Agong yang perlu dibuat, ditulis di atas kulit kambing. Jadi itu sebabnya kita memerlukan masa yang lama. Latihan dari segi ketumbukan Angkatan Tentera untuk membuat kawalan kehormatan utama. Jadi perarakan dan sebagainya. Sangat lama. Tetapi bagi saya, istiadat pertabalan ini cukup penting kerana ianya menggambarkan kedaulatan negara. Menggambarkan bahawa negara kita memuliakan seorang raja yang telah dipilih menjadi Yang Tuan Agong untuk menjadi ketua negara kita untuk tempoh 5 tahun yang mendatang. Jadi itu sebabnya istiadat pertabalan dan institusi Yang Tuan Agong ini begitu penting dan perlu diamati oleh seluruh rakyat Malaysia. Sebuah pepatah berbunyi, Raja adil, Raja disembah, Raja zalim, Raja disanggah. Institusi Majlis Raja-Raja itu sebenarnya adalah institusi pengimbang kepada sistem pemerintahan secara persekutuan. Bahkan ketika berlaku kemelut politik tanah air yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah sanggup mencermaduli memanggil semua presiden parti-parti politik utama untuk menghadap baginda pada Jun tahun lalu. Tak semestinya menjadi Datuk Paduka Merajalela kita boleh memberikan sumbangan secara langsung kepada institusi Yang Tuan Agong. Banyak lagi jawatan-jawatan lain. Cuma yang pentingnya adalah supaya anak-anak muda mewarisi dan memahami sebenar-benarnya sistem raja berperlembagaan dan taat kepada sistem yang kita amalkan ni. Kerana saya nampak sekarang ni ada juga di kalangan anak-anak muda yang tak faham apa itu sistem raja berperlembagaan. Ada yang tidak mengenal Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong. Ini sesuatu yang agak menyedihkan. Kerana Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong adalah lambang kedaulatan negara. Kekuatan negara kita bergantung kepada keutuhan dan kepercayaan kita kepada institusi yang telah pun kita warisi daripada merdeka lagi. Dengan adanya sistem ini, banyak dan acap kali pergolakan politik yang berlaku dalam negara ini dapat diselesaikan dengan baik. Kerana kedudukan Yang Tuan Agong itu yang tidak berpihak dan tidak berparti. Jadi kedudukan Tuan Agong itu sebagai satu kuasa pengimbang. Walaupun kita pernah menghadapi suasana yang agak getir dalam politik, apabila tidak ada satu parti pun yang dapat memenangi pilihan raya dan dapat membentuk kerajaan, cuba bayangkan kalau kita tidak ada Yang Tuan Agong, apa akan berlaku? Mungkin akan berlaku pergaduhan, akan berlaku rusuhan. Kerana kita percaya pemimpin-pemimpin politik, mereka juga ada pengikut-pengikut, mereka juga ada penyokong-penyokong. Mungkin akan berlaku perbelahan dan sebagainya. Kalau tidak ada kuasa pengimbang dan kuasa yang neutral. Jadi disebabkan kita ada sistem raja berperlembagaan, maka Yang di-Pertuan Agong
adalah menjadi satu kuasa pengimbang dan baginda membuat satu keputusan yang begitu berhikmah di mana baginda menasihatkan supaya pemimpin-pemimpin parti politik bergabung membentuk kerajaan perpaduan dan akhirnya kita dapat kerajaan yang stabil sampai sekarang. Banyak contoh negara-negara lain di dalam dunia. Negara-negara dunia ketiga, negara-negara di Afrika, oleh kerana mereka tidak mempunyai sistem yang baik sebagaimana kita, apabila berlaku pergolakan dalam politik, akhirnya negara menjadi huru-hara, ekonomi jatuh dan akhirnya negara itu menjadi negara yang begitu corot di mata dunia. Ketika sedang asyik mendengar pengalaman beliau, kami sendiri boleh membayangkan bagaimana besarnya tanggungjawab yang dipikul sebagai Datuk Paduka Maharaja Lela. Sebagai sebuah negara yang berdaulat, Malaysia harus kelihatan gagah dan beretika pada masyarakat dunia. Jadi, tidak hairanlah Datuk Azwan Effendi terus dipertanggungjawabkan di dalam mengendalikan adat istiadat negara kerana komitmen dan kesungguhan beliau telah terbukti dengan cahayanya. Diberikan kesejahteraan apabila tuanku berangkat balik ke negeri Pahang, bersemayam di atas takhta negeri Pahang dengan seberapa kemuliaan dan kebesarannya.